Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan memulakan siri yang pertama kuliah maghrib kita selama 3 hari ini. Dan insya-Allah ada lagi 2 siri, dan ini saya akan masuk muqaddimah kepada perbincangan tajuk kita pada tahun ini, iaitu Maqasidus Syariah. Sebelum daripada itu, saya mengalu-alukan kedatangan semua tetamu-tetamu yang datang daripada seluruh negara. Dan alhamdulillah saya rasa tahun ini bertambah meriah, mungkin kerana dah tak ada dah pilihan raya. Dan kemudian dan saya tanya Abang Mat, tukang masak kita, kata makanan disediakan sehari lebih kurang kita sedia untuk 10,000 boleh makan. Itu pun tak cukup kan. Tak apalah, yang mana tak cukup tu dia carilah tepi-tepi mana yang boleh, yang mana sempat dia makan. Dan terima kasih kepada semua orang yang terlibat membantu program ini. Kita balik kepada tajuk kita, Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah ni barangkali tok-tok nenek kita dulu ni, orang Melayu ni tak berapa dengar perkataan ini. Sekarang ni ramai orang sebut maqasid kan. Sebahagian tu sebut pun tak berapa lah tepat sama. Makasid pun ada yang sebut kan. Dia Arab kalau makasid ni kasada ni lain, qasada lain, kasada lain. Yang tu kasada ni rugi. Sebab tu ada di dalam riwayat Ibn Hibban dan riwayat Al-Imam Al-Bazzar, ada satu orang nama dia Zahir bin Haram. Nama dia Zahir bin Haram. Dia ni orang yang duduk Bedouin. Dia duduk di Badui lah. Badui ni tuan-tuan, mungkin kalau kita nak banding dengan orang asli tu tak apa nak kenal sangat. Badui dia di padang pasir. Ada sikit-sikit ciri macam tu, tapi dia di padang pasir. Mereka kadang-kadang sikap mereka lebih keras kan. Dia panggil A'rab. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Quran kata Arab ni lebih dahsyat kufur dan nifaq ya. Tapi ada seorang nama dia Zahir bin Haram. Dia ni dalam riwayat hadis dia kata wa kana yuhdinin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-badiyah. Dia ni selalu bawa hadiah kat Nabi daripada Badui lah, daripada kawasan-kawasan pedalaman. Ada madu, ada makanan-makanan jahitan orang Badui, dia selalu bawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hadiah. Nabi tak boleh terima sedekah, dia hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat, dia ni kadang-kadang dia tengok ada barang elok, dia beli, sedangkan dia tak ada duit, dia bawa pada Nabi. Dia suka nak bagi ke Nabi. Lepas tu tak ada, Nabi lah nak kena bayar. Nabi kadang-kadang senyum dengan sikap dia, tapi kerana dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa pada Nabi. Fayujahhizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Nabi kadang-kadang dia duk bawa, duk bagi hadiah. Nabi pun bawa gilah barang-barang yang di bandar ni bagi kepada dia. Zahir bin Haram nama dia. Tapi saya bukan nak cerita apa, saya nak cerita pasal makasid tadi ni. Saya nak cerita satu hari Nabi dia dalam hadis kata, Nabi melawak dia kata inna Zahira badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Kata Zahir ni orang Badui kita orang bandar dia. Jadi maksudnya dia barang-barang Badui ambil daripada dia lah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Nabi suka dia. Wa kana damiman. Dia ni wuduh rupa dia. Tak lawa, teruk tak lawa dia. Tapi Nabi suka kat dia. Satu hari dia berniaga.
dia menega. Nabi SAW datang daripada belakang. Nabi datang daripada belakang, Nabi peluk dia daripada belakang. Peluk dia. Dan sebenarnya Nabi peluk, Nabi tutup mata dia. Jadi dia tak tahu siapa dia di belakang dia. Dia kata, "Arsil ni, lepaskan aku, siapa ni?" Dia pusing-pusing tengok Nabi SAW. Jadi bila dia pusing Nabi, dia tak mau bebas diri dia lah. Dia nak biar dada dia bersentuh dengan Nabi SAW supaya mendapat keberkatan daripada Nabi SAW. Nabi kata, "Man yashtari hadzal 'abd?" Siapa yang nak beli hamba ni? Nabi melawak. Dia kata, "Siapa yang nak beli hamba ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, idzan wallahi tajuduni kasidan." Kalau macam tu wahai Rasulullah, kau akan dapati aku adalah orang yang rugi, tak ada siapa nak kat aku. Kemudian Nabi kata, "Walakinna anta 'indallahi laisa bikasid." Tu kata kasid tu. Tu mah. Tetapi engkau di sisi Allah tidak kasid, tak rugi. Engkau di sisi Allah. Dan sebagian riwayat, "Walakinnaka 'indallahi ghal." Tapi engkau di sisi Allah ghalin, mahal engkau di sisi Allah. Nabi gurau dengan dia, mari tutup mata dia dan kita tengok mesra Nabi. Saya nak ambil perkataan tu, saya nak cerita bikasidin. Kasid tu makna lain, rugi. Yang kita cakap tu bukan kasid tu, kita cakap maqa dengan huruf qaf, maqasid. Maqasidus syariah, yakni kita memperkatakan dengan tujuan syariah. Okey, kita nak kena sembang tentang maqasidus syariah ni daripada mula, bagi jenis senang faham. Boleh tak? Kita sembang cara kampung dulu kan. Sehari sembang cara intelek, universiti ingat nanti tak faham. Tajuk ni ialah tajuk yang susah sikit, tapi nak kena tahulah sebab semua orang cakap tentang maqasid. Mak Saleh tak masuk Islam pun maqasid juga cakap. The highest objective of syariah, dia panggil. The higher objective of syariah. The higher objective of rulings. Benda tujuan yang tertinggi syariat. Apa dia tujuan tertinggi syariat? Jadi saya nak sembang secara mudah ni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita? Hak ni semua orang boleh bagi tahu. Semua orang hafal. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Dan Allah tak buat kerja sia-sia. Kok tak ada, kita tak ada kerja, buatlah. Pasal apa ni? Tak ada kerja saja, tengok TV. Tak ada kerja, orang banyak kerja. Tapi maksudnya Allah tak macam tu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allahnya, adakah kamu sangka kami ciptakan kamu sia-sia, kamu tak balik kepada kami? Allah tak buat sia-sia. Tetapi Allah ni ghaniyun hamid. Ni benda basic yang selalu saya terang dalam kuliah. Allah ni maha kaya dan terpuji. Dia ciptakan kita tidak sia-sia, tapi dia tidak memerlukan kita. Dia tak memerlukan kita, sama sekali dia tak memerlukan kita. Sedikit pun dia tak memerlukan kita. Tuan-tuan tengok, baru ni dia orang ambil gambar daripada planet apa? Neptune. Dia tunjuk bumi ni halus sangat. Di situlah segala penguasa, segala ahli politik, segala raja, segala maharaja, presiden, menteri berebut. Tengok daripada angkasa ni besar debu. Angkasa yang maha luas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maha suci Tuhan daripada memerlukan kita. Dia tidak memerlukan kita. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak memerlukan kita. Bila Allah tidak memerlukan kita, kita saja yang memerlukan Allah. Dan agama tidak ada kaitan dengan keperluan Tuhan. Tak ada kok kita fikir
bila kita semayang banyak Allah jadi untung. Tak ada. Jangan duk fikir macam tu, ni untung lah Allah ramai orang duk semayang. Tak ada. Tidak ada apa saja kalau semua orang buat baik pun tidak menguntungkan Tuhan sedikit pun. Di dalam hadis Imam Muslim yang kita baca, hadis qudsi, Allah Ta'ala sebut, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika sekiranya anna awwalakum, jika yang paling awal sekali di kalangan kamu, wa akhirukum, yang paling akhir. Siapa yang awal? Lah manusia Adam, lah makhluk-makhluk lain lagi. Wa insakum wa jinnakum, insannya, jinnya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, berada di atas setakwa-takwa jiwa, jantung hati seseorang di kalangan kamu. Ambillah yang paling takwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua berada seperti itu pun, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan yang demikian itu pada kekuasaanku, pada kerajaanku sedikit pun. Yakni segala ketaatan kamu, apa yang kamu buat, tak tambah apa pun sikit pun. Kalau kemudian Allah kata, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqatha dhalika min mulki syai'a. Jika sekiranya orang yang awal kamu, yang akhir kamu, yang jin dan manusia berada di atas sejahat-jahat jantung hati di kalangan kamu, yang demikian itu tidak mengurangkan sedikit pun pada kekuasaan kerajaan aku. Jadi apabila kita faham ini, kita kena faham satu hal. Agama tidak memberi manfaat kepada Tuhan. Agama tidak memberi mudarat kepada Tuhan. Maka agama yang Tuhan hantar hanya manfaat dan mudaratnya, mudarat tidak ada. Kebaikan dan menghalang mudaratnya hanya balik kepada manusia. Jadi apabila Allah menitahkan dengan satu titah, dia tak akan titah dengan titah yang sia-sia, yang tak ada apa-apa, yang hanya untung belah dia. Tak ada, kerana dia tak perlu. Apabila dia titahkan dengan satu titah dalam Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti titah itu mempunyai tujuan. Tujuan itulah kita panggil maksad. Maksud, orang Melayu kata maksud. Maksud itu daripada perkataan Arab. Jamak dia, plural dia, maqasid, tujuan-tujuan. Tujuan syarak itulah yang kita perkatakan. Mengapakah Allah menyuruh begini? Mengapa dia tak benar kita buat itu? Mengapa dia suruh kita buat ini? Mengapa dia suruh kita buat itu? Kesemuanya mesti mempunyai tujuan. Tujuannya hanya limaslahatil ibad, hanya untuk kemanfaatan hamba. Itu asas dia nak faham. Jadi kita kena letak dalam pahaman kita, apa saja yang kita amalkan daripada syariat mesti mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Jika tiba-tiba satu orang bercakap tentang syariat Allah, tiba-tiba tak ada manfaat dia, tak ada mudarat dia, tak ada manfaat dia, bahkan membawa mudarat, ia tentulah bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang bagi dalil, orang sebut macam-macam dalil, dia bukan. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim dia sebut satu perkataan yang masyhur. Dia kata fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wal masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya syariat itu binaannya, asasnya di atas hikmah, kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba di dalam kehidupan dan selepas dia mati.
Wahya adlun kulluha, syariat itu adil semuanya. Wa rahmatun kulluha, rahmat ke semuanya. Wa masalihun kulluha, wa masalihu kulluha, dan kemaslahatan keseluruhannya. Wa hikmatun kulluha, dan hikmah keseluruhannya. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adlil ila jawr, semua masalah agama bila dia bahas, dibagi ijtihad, ulama bagi pendapat, kita tengok-tengok, bila dia buat macam tu, keluar daripada adil jadi zalim. Dia kata, no, ini agama, ada nas, tapi dah jadi zalim kalau buat macam tu. Wa 'anil rahmati ila dhiddiha, daripada rahmat jadi dah macam tak rahmat, tapi kata ni Islam, tapi dia bagi dalil. Wa 'anil maslahati ila mafsadah, daripada maslahah jadi mafsadah, daripada kebaikan jadi kepada kerosakan. Wa 'anil hikmati ila al-'abs, daripada hikmah kepada sia-sia. Falaysa minasyari'ati wa in udkhilat fiha bit-ta'wil, maka itu bukan syariat. Sekalipun ulama ke tokoh mana ke siapa kata inilah hukum Tuhan, bukan, kata dia. Kalau dah jadi macam tu, dia bukan syariat. Jadi ini maksud perbincangan maqasid. Nak lihat apakah tujuan hikmah Allah bagi jadi, supaya bila kita ijtihad, kita bagi pandangan kata ini kehendak Tuhan, maka kita tidak silap dalam pandangan itu. Bagaimana boleh berlaku silap? Sebab begini, Quran semua orang ada. Orang Arab faham Quran tak? Faham. Pasal bahasa Arab tak, maksudnya faham tak? Kalau perkataan tu dia faham tak? Faham. Faham maksud kalau katakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aqimus salah, dirikan sembahyang. Dia faham kata dirikan sembahyang. Tetapi di sana ada dua benda yang ulama bincang. Kita semua dalam orang cakap, bila satu orang cakap, ada dua benda. Satu kita kata dia kata apa, satu lagi dia mau apa. Faham tak? Orang cakap, dia kata dia kata apa, kita ulang balik dia kata apa. Tapi boleh jadi kita faham dia, kita tahu dia kata apa, tapi kita tak tahu dia mau apa. Sebab itulah hadis Nabi kita, fala'alla muballighin afqah au aw'a min as-sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan nanti apa yang aku cakap ni lebih faham daripada orang yang dengar. Sebab tu orang Arab baca Quran, tapi adakah semua orang Arab faham maksud Quran? Walaupun dia faham perkataan-perkataan tu. Macam tuan-tuan orang Melayu dengar syair ataupun dengar puisi, fahamlah perkataan tu. Kita tanya dia kata apa? Tak tahu ni, bahasa jiwang-jiwang ni aku pun tak tangkap. Umpamanya, kerana dari segi perkataan kita faham, tapi dari segi maksud kita tak faham. Maka ada dua benda apabila membaca teks Al-Quran dan teks hadis Nabi. Satu, madza qal, apa Tuhan kata. Satu lagi, madza arada, apa Tuhan mau. Kerana kadang-kadang kita tahu dia kata apa, kita tak tahu dia mau apa. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Arab akan semua tahu. Akala ya'kulu, makan. Past tense, madhi, mudhari', past tense, present tense. Jangan. Ta'kulu, jangan. Nahi, la nahya, jangan kamu makan riba. Macam mana? Jadi apa Allah kata? Allah kata jangan makan riba. Tapi macam mana kalau kita ambil riba, kita tak makan, kita buat rumah saja? Kita ambil riba, kita tak makan, kita beli kereta saja, kita beli kereta, kita ambil, kita pergi melancong, makan, kita melancong semua. Abang duit abang ni duit riba. Tak baik abang, Quran kata masa makan nanti abang guna duit gaji. Sebab dia kata jangan makan riba. Adakah Tuhan mau perkataannya makan ataupun
perkataannya jangan makan. Tapi adakah dia maksudkan jangan makan atau dia maksudkan jangan ambil riba? Bagaimana nak faham yang dia katakan jangan makan itu maksudnya jangan ambil? Dan ini yang mesti dilakukan oleh ulama-ulama maqasid, ulama-ulama yang membahaskan Quran, yang membahaskan syariat, apa yang Tuhan mau sebenarnya. Saya buat beberapa contoh untuk mudah bagi faham. Okey, kita siapa baca Quran, dia akan tengok dalam Quran ni, dia kena renung sikit. Dia heavy sikit tajuk ni. Lagi saya pergi contoh-contoh yang mudah. Dia kata, hurriman alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging khinzir dan apa yang disembelih selain daripada Allah, untuk selain daripada Allah. Apa diharamkan ke atas kamu? Diharamkan apa? Haram tengok babi, haram sentuh darah, haram apa? Haram apa? Dia tak abang haram apa? Dia kata hurimat, diharamkan ke atas kamu. Haram apa? Apa yang diharamkan? Tak berani. Wahai para ulama maqasid, haram apa? Haram apa? Haram makan. Tapi dia tak kata haram makan. Kita kata maksud dia haramkan, itu maksudnya ma'arada, apa yang Allah mau. Kita sangka itu yang dia mau. Tapi dia tak kata. Dia hanya kata diharamkan ke atas kamu. Sebab dalam ayat lain dia kata hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, sampai habis ayat. Diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, mak-mak saudara kamu sebelah bapa, wa khalatikum, mak-mak wa khalatukum, dan mak-mak saudara kamu sebelah ibu. Haram apa? Tadi kata haram makan. Pasal apa ni kata haram kahwin? Dia hanya kata diharamkan. Dia tak beritahu kahwin ke makan. Ini maksudnya membahaskan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan kata. Karena kadangkala yang dia sebut itu lain, yang dia kata itu lain. Dia sebut itu lain, tapi yang dia maksudkan lebih daripada apa yang dia sebut. Bukan yang dia sebut itu lain, dia maksudkan lebih daripada apa yang dia sebut. Inilah dalam nak mencari apakah kehendak Tuhan, yang mana kehendak Tuhan itu bukan berkaitan dengan Tuhan. Kehendak Tuhan berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan kita. Berkaitan dengan kita ni dua. Satu, berkaitan dengan kita dalam perkara yang membabitkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tak boleh nak faham kenapa semayang maghrib 3 rakaat sedangkan waktu dia sempit. Patutnya buatlah 2. Kenapa semayang subuh 2? Kita tak boleh faham. Walaupun ada ulama' pergi tulis pasal apa 2 mata, 2 telinga, 2 tak dia. Itu dia agak. Tapi kita tahu semayang ini kebaikannya balik pada siapa? Balik pada kita. Tak ada aku kita semayang 2 rakaat Allah Ta'ala, hari ini Tuhan untunglah aku semayang subuh. Tak ada. Tapi kita tak faham. Bila kita tak faham, kita buat kerana kita tak faham. Tapi ada benda yang kita faham. Contohnya, dia larang kita minum arak. Kita faham. Pasal apa dia larang kita minum arak? Sebab apa? Sebab dia air anggur? Sebab dia tak suka, Allah tak suka kita minum anggur? Tak. Kerana dia memabukkan. Pasal apa memabukkan dia larang? Sebab memabukkan itu merosakkan akal. Bila merosakkan akal dia larang. Macam mana kalau minum air zam-zam campur kurma, rendam, tapi lama-lama dia jadi mabuk juga. Rendam sampai lama, campur apa sikit mabuk. Kita kata tak boleh minum mabuk. Jangan ambil air zam-zam.
kurma ajwa. Takkan nak azam dan zam-zam dengan ajwa haram lah. Bukan kerana zam-zam dan ajwa, tapi kerana memabukkan. Apabila ia memabukkan, ia haram. Kerana Allah ingin memelihara akal kita. Itu yang dia orang bahas. 5 benda. Nanti akan ulama-ulama tambah lagi perkara-perkara yang lain. Salah satu yang nak dijaga oleh agama, akal. Kalau benda tu membodohkan akal, termasuk dalam makna yang sama. Daun ketum sama masuk makna yang sama. Apa sahaja yang mempunyai makna yang sama, kerana tujuan syariat itu bukan melarang minum anggur. Tujuan syariat itu melarang untuk merosakkan akal. Jadi apabila adanya perkara ini, nanti kita bila pergi ke dalam ilmu ni, dia ni cabang daripada ilmu usul fiqh. Dia ada sikit nanti perbezaan antara bagaimana nak menilai illah, menilai maqasid, menilai hikmah. Tak apa, yang ni tinggi, tapi saya nak bahas, nak bagi faham konsepnya dulu. Apabila ada hal yang sama, maka hukumnya mesti jadi sama, walaupun di mana saja. Jadi kita tak boleh tertipu dengan satu orang ni kata, oh dia kata yang ni walaupun mabuk, tapi ayak dia ni depa jampi dah. Tak boleh. Pasal kesan dia itu. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya buat contoh. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu orang perempuan, ni Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam I'lamul Muwaqqi'in. Satu orang perempuan, suami dia tanya dia, "Madza turidina an usammiyaki?" Kau mau aku panggil kau nama apa? Ni suami manja lah kan. Suami tanya lah, zaman dulu pun ada. Mau panggil apa kan? Ada orang panggil sayang, panggil apa kan? Dia kata, "Sammini khaliyah taliq." Sammini khaliyatan khaliyat taliqin. Namakan aku orang yang dibebaskan. Khaliyah ni dilangsaikan, tak ada apa-apa, dan yang ditalakkan. Suami dia kata, "Idzan fa anti khaliyatut taliq." Kalau begitu engkau ialah satu perempuan taliq. Dalam bahasa Arab ni maksud yang dibebaskanlah. Khaliyah tu yang kosong. Engkau orang yang kosong dan dibebaskan. Pasal kau suka nama tu. Perempuan ni dia ambil benda ni, dia pergi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata, "Suami saya dah talakkan saya." Dia talak. Dia telah panggil saya khaliyah taliq. Jadi Sayyidina Umar panggil suami dia. Suami dia kata, "Bukanlah saya talakkan dia." Dia kata dia suka nama tu panggilkan dia. Ada orang perempuan cerdik ni. Sayyidina Umar dalam riwayat marah. Dia ketuk je perempuan ni. Ini satu niat yang tak baik. Dan Umar tidak menghukum sebagai talak, walaupun perkataannya agak clear, kerana dia tidak bermaksud talak. Kerana tujuan talak itu dibuat kerana nak memisahkan suami dan isteri apabila dia niat talak lah. Melainkan dia ucap yang jelas dalam keadaan yang normal, tiba-tiba dia kata dia tak niat, yang tak nampak wajah untuk dia tak niat. Sebab tu kadang-kadang orang, dia terkata talak, dia jadi wah-wah syaitan. Dia main tanya, "Saya tersebut perkataan talak, isteri saya di rumah tertalak Allah." Ada orang dia macam tu. Macam orang masalah zihar. Dia belajar masalah zihar. Dia kata kalau samakan suami isteri dengan adik-beradik dia, jadi zihar. Kena puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh menyetubuhi isteri. Dia pun satu hari dia tengok bini dia terlupa. Dia kata cantik pakai baju macam mok jalan. Dia tak masukkan talak isteri, dia tak masukkan zihar. Baju tu cantik macam baju mok dia, ataupun macam kakak dia. Walaupun asalnya dia patut jauhi perkataan itu, tapi dia tak zihar.
Tanya-tanya satu orang yang tak apa, hang zihar dia 2 bulan tu turun. Sebab dia tidak faham tujuan zihar itu ialah tujuannya supaya jangan lelaki mensuami menyamakan isterinya yang halal dengan wanita yang dia haramkan ke atas dirinya untuk menyetubuh. In anti alayya ka zuhri ummi, engkau kepadaku seperti belakang ibuku. Itu tujuannya. Apabila kita faham tujuan syarak, maka tak timbullah. Sebab itu ya, bila tak faham tujuan syarak, itu yang angkat nikah satu nafas. Fuqaha dahulu kata satu majlis, dia kata satu nafas. Aku nikahkan engkau Muhammad bin Salman dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan emas kahwin sebanyak 2,500 panah. Kalau dia tak aku terima nikahnya Fatimah seperti putih nafas, dia kata. Lepas tu geng-geng ragging ni, hak mana apa? Saksi ni pergi tanya, sah ke tak sah? Ulang. Dia ingat tadi tablis yang dulu budak-budak tu, again tu kan. Mereka tak faham bukan tujuan dia yang itu. Kalau dia kata bahawasanya sebab tu Syekh Abdul Karim Zaidan, Dr. Abdul Karim Zaidan, kalau bapak tu kata nikahlah dengan anakku, ada saksi semua, kita kata saya terima nikahnya, sah kata dia. Kenapa depa sebut tak boleh kena satu majlis tu? Dia tak mau ada penipuan. Aku nikahkan kau dengan isteri, dengan anakku sekian, dengan anakku Fatimah. Dia minum ayak dulu, pergi keluar tengok TV saat lama. Dia kata aku terima. Lepas besok dia kata pasal apa hang tak tanggungjawab pada isteri hang? Dia kata aku tak pernah menikah dengan dia. Yang hari tu menikah aku terima. Aku kata aku terima pendapat dalam TV tu. Itu saya nak bagi tahu maksud mereka supaya tidak berlaku penipuan. Tapi bila dah habis kau niat lafaz akad dan kau ni terima, nikahlah tu. Aku teringkahkan kau dengan dia. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah. Aku terima nikahnya, sahlah. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah binti Marwan. Dah anak perempuan hang nama Marwan, Fatimah memang binti Marwan lah. Kalau tak sebut binti pun tak apa. Kalau dah anak perempuan dia seorang dengan anak perempuanku, seorang tu je anak dia, maka seorang tu je lah anak dia yang sah berkahwin, seorang tu lah anak dia, maka sah lah perkahwinan kerana telah tertentu siapa wanita itu. Kenapa yang duk suruh ulang tu? Kerana kawan juru nikah tu tak faham maqasid, tujuan lafaz itu. Di situ kepentingan untuk faham maksud syarak. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari dia buat tajuk, dia kata dalam bab idza qala al-khatibu, bab apabila khatib berkata lil wali, kata pada wali, zawwijni fulana, nikahkanlah aku dengan fulan, nikahkanlah aku dengan anak perempuan kau. Dia kata zawwajtuka bikadha wa kadha, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Fajazan nikah, maka sah nikah. Kita pergi kata nikahkanlah saya dengan anak pakcik, saya nikahkan dia dengan mas kahwin RM2,000. Sah. Kata Imam Bukhari, dia buat tajuk lagi dalam Sahih Bukhari, sah. Sekalipun dia kata wa illam yaqul lizauj aradita au qabilta, sekalipun dia tak kata kau setuju ke, tak payah tanya balik, dah nampak dah dia setuju dah tadi, dia yang suruh, maka sah. Ni kita suruh ulang 3-4 kali. Pasal apa ulang? Saya bukan nak cerita pasal tidak faham tujuan akad. Maka sebab itu pentingnya untuk memahami maqasid, tujuan syariat bagi setiap benda-benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut beberapa contoh di sini supaya kita faham. Kerana kadang-kadang talak tadi saya sebut sama. Kadang-kadang satu orang dia sebut pada isteri dia tak maksud.
Dia tengoklah kahwin, macam tu kena talak bini. Dia duk ganggu. Mak tanya, adakah isteri tertalak? Kata awak nak talak ke dia? Kita dulu ada isu orang yang talak bini dengan buat lafaz sumpah. Jika sekiranya aku lompat pati, maka biniku tertalak. Jatuh talak ke tak? Fatwa perlis bincang panjang tentang hal ini. Bukan nak kira kerana nak tuju pada parti mana-mana, tak. Kira cara umum bincang. Kalau satu orang kata, jika aku tak bayar hutang kau, dia kata, aku tak mau bagi hutang kat kau selagi kau tak bayar. Dia kata, aku akan bayar, aku janji aku dah bayar. Apa janji kau? Kalau sekiranya aku tak bayar juga hutang kau, bererti bini aku talak. Nak tanya, adakah dia ingin talakkan bini dia? Adakah maksud dia tu dia nak talakkan bini dia? Ataupun maksud dia seperti mana aku tak mau talak biniku, demikianlah aku tak akan mungkir janji dengan kau. Faham tak? Itu maksudnya. Kalau sekiranya tiba-tiba dia tak bayar hutang tu, adakah dia bermaksud nak talak bini dia? Kalau sekiranya dia tak bayar hutang tu dengan maksud memang biar aku tak bayar lah, senang sikit talak bini aku, memang isteri dia tertalak. Tapi kalau dia tak bayar dengan keadaan dia memang tak mau talak, seperti mana azam dia, kerana perkataan awal dia itu kerana dia tak mau talak, maka kita kata dia tak tertalak. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan beberapa ramai. Kerana dia bukan maksud seperti mana satu orang kata, kalau sekiranya aku pergi sokong dia ni, aku keluar Islam. Nak gambarkan betapa dia tak mau sokong kau tu. Kalaulah aku pergi rumah dia balik, aku kira keluar Islam. Adakah maksud dia teringin nak keluar Islam, tapi ataupun maksud seperti mana dia tak akan keluar Islam, demikian dia tak akan pergi rumah kau tu? Yang mana satu maksud dia? Maksudnya seperti mana dia tak akan keluar Islam, demikian dia tak akan pergi rumah orang yang dia janji itu. Tiba-tiba satu hari dia terpergi rumah kau tu. Adakah dia murtad? Adakah dia murtad? Tak, kerana dia membenci murtad. Habis tu hari itu dia sebut sebagai azam dia lah, nak menunjukkan dia tak suka murtad. Habis tu kenapa dia sumpah macam tu? Dia berdosa lah. Duk pergi main sumpah macam tu buat apa? Tapi tak murtad, kerana dia tak bermaksud. Sebab itu dalam hadis kita baca tentang hadis hamba yang kira Nabi, Allah Ta'ala gembira dengan taubatul abd. Allah Ta'ala gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang hamba yang duduk di padang pasir, yang tiba-tiba kenderaan dia hilang. Dia duduk tunggu nak mati saja, kuda dia pergi dengan bawa dengan makanan semua atas belakang kuda dia. Buka mata tengok-tengok ada balik kuda dia. Setelah dia putus harapan, dia kata, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Bukan dia nak kata macam tu. Dia nak kata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi seronok sangat, telah jak silap, kata Nabi. Adakah dia murtad? Tak, kerana dia tak bermaksud. Bagaimana kita faham? Demikian itu datangnya bab maksud. Maka dia panggil al-umuru bimaqasidiha. Maka semua benda dinilai berdasarkan dengan niatnya. Niat itu penting. Innamal a'malu binniat, tu maqasid. Al-umuru bimaqasidiha, kaedah dalam qawaid fiqh. Urusan-urusan diukur dengan tujuannya. Tadi ramai kita saudara-saudara kita yang bermusafir. Mereka yang bermusafir ni, katakanlah tadi semayang maghrib. Pas semayang maghrib, semayang sunat maghrib 2 rakaat. Sagi bila mari orang azan Isya, kalau tuan-tuan berada dalam masjid azan Isya, tuan-tuan guna semayang Isya. Kan? Tak apalah, katalah tadi semayang 2 rakaat, lepas pada tu dia keluar semayang sunat. Balik-balik pergi hotel letih.
Teringat dia, aku insya tak semayang lagi. Tapi lepas maghrib tadi ada semayang sunat 2 rakaat. Kira hak tu lah insya sama juga 2 rakaat pasal aku musafir. Boleh tak? Sama 2 ya, boleh tak? Kenapa tak boleh? Al-umur bimaqasid, innamal a'malu binniyat. Amalan berdasarkan kepada niat. Demikian juga kepada banyak hal-hal yang kita jumpa satu orang kesian kat dia, kita pun bagi kat dia, sedekah kat dia RM300. Kesian sangat, dia miskin, sedekah biasa je, bagi kat dia minta. Lepas pada tu sampai sebulan, sampai time kita bayar duit zakat pendapatan kita, potong hak RM300 itulah. Boleh tak? Walaupun ada perbincangan para fuqaha, tetapi yang asalnya tujuan masa dia bayar awal bukan zakat yang wajib, maka dia tak dikira sebagai zakat yang wajib, dia kena keluar semula. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan sebut 1-2 contoh lagi untuk memahami betapa pentingnya kita faham maqasid. Ini sekejap. Kita di Perlis ni, orang ni saya sebut dah pada orang yang mai kuliah. Hari ni hari apa? Ada orang tak tahu Rio? Jangan main. Hari apa? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu pada hari untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli. Pasal apa Tuhan suruh kita tinggalkan jual beli? Pasal tak berkat niaga hari Jumaat? Pasal apa dia suruh kita tinggalkan jual beli? Pasal apa? Simple soalan pun tak boleh. Ini bukan soalan tamu haji. Pasal apa Allah Ta'ala suruh kita tinggal jual beli? Tak tahu. Pasal nak pergi semayang lah. Pasal macam mana orang nak jual beli, nak pergi semayang. Fas'au ila dzikrillah, bersegera mengingati Allah, wa dharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Okey. Jadi jual beli pada hari Jumaat tak boleh apabila-bila masuknya waktu. Tapi kalau jual beli belah pagi boleh tak? Boleh lah maksud. Kalau tidak, dia tak kata suruh tinggalkan jual beli. Kalau daripada pagi tak boleh jual beli lah. Dia suruh tinggal nudiya lis-salah, seru pada hari Jumaat. Maka jual beli itu boleh, tapi yang tak bolehnya apabila telah orang azan. Tapi kalau kita tak wajib semayang Jumaat, seperti kaum wanita, boleh tak dia jual beli? Tengok tuan-tuan maqasid jawab. Boleh ke tak? Sebab larangan dia larang tu supaya kita pergi. Bagi yang tak terlibat dengan larangan itu, tidak termaksud di dalam tujuan dia dilarang. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas lagi, ada orang cadang. Saya bukan kata tak boleh, boleh juga, supaya hari Jumaat jadi hari cuti. Karena dalam Islam katanya hari Jumaat cuti. Saya pun tak tahu daripada mana. Quran kata hari Jumaat jual beli, sebab tu dia suruh tinggal jual beli. Artinya kedai buka. Tapi mereka kata menurut Islam hari Jumaat hari cuti. Tapi dalam Islam sebenarnya hari mana pun tak cuti. Ikut kita lah, dulu bukan ada pejabat kerajaan pada zaman Nabi. Tapi kalau cuti hari Jumaat di zaman sekarang ramai orang main Jumaat. Sebab apa? Daripada pejabat main masjid. Kalau tak main, kawan dia kata, pasal apa aku tak nampak main masjid tadi? Terutama geng-geng kilang. Tapi kalau cuti hari Jumaat, malam Khamis dia mau musafir. Orang musafir tak wajib Jumaat. Bukan kata salah, memang tak wajib Jumaat lah dia musafir.
Lepas tu dia tak main Jumaat, dia kata aku pergi tertidur pasal dia tak kerja. Tambah budak-budak muda terlena pada hari Jumaat, hari cuti, tak keluar-keluar. Antara kerja dengan cuti pada hari Jumaat, mana lebih ramai orang main kerja? Main Jumaat. Ha? Terutama geng-geng Penang, kilang-kilang semua, dia sedia bas tak orang main Jumaat. Kalau sekiranya hari Jumaat hari cuti, bas tak ada, dia kata bas tak ada tapi main Jumaat. Dari segi tahqiq tujuan, lebih mentahqiqkan tujuan. Walaupun agama kata boleh dua-dua, nak cuti hari apa pun boleh, tetapi dari segi dimensi yang lain, melihat kepada tujuan Allah Ta'ala menyuruh jual beli supaya dapat hadir Jumaat. Jika sekiranya kita tak ada langsung jual beli, kedai tutup, orang tidur, ramai yang tak main sembahyang Jumaat. Kemungkinan, bukan saya kata tak boleh, boleh. Maka dengan itu, melihat kepada maqasid, melihat kepada tujuan sesuatu syariat adalah penting sebelum sesuatu fatwa dan pendapat dikeluarkan. Azan dulu, nanti saya akan. Saya sebut satu dua contoh lagi sebelum kita tamatkan. Satu bab lagi saya nak contoh untuk memahami maqasid. Apa hukum mengumpat? Makruh? Apa hukum mengumpat? Ha? Ha? Apa dah? Memang kita ramai yang mengumpat, tapi tanya apa hukum mengumpat? Apa hukum dah? Kenapa mengumpat haram? Kerana mengumpat tu memperkatakan tentang orang lain di belakang, yang mana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan di kalangan hamba-hamba Allah. Tapi ada tak kalau mengumpat itu perlu? Kalau tak mengumpat, rosak agama. Ada tak? Ada. Bila mengumpat itu perlu? Di sisi ulama hadis apabila membahaskan tentang latar belakang perawi hadis. Perawi sekian-sekian ni apa kedudukan dia? Ulama hadis kata kadzdzab, penipu. Dia kata dajjal, Dajjal ni satu je, tapi ulama hadis banyak orang telah didajjalkan. Boleh kat belah orang utara dia kata dajjal semua. Semua geng mengaji hadis tu. Kadang-kadang dia kata saduq. Dia kata ketaghayyar bi akhir umrihi, berubah pada akhir hayatnya. Benar, tapi dia keliru. Semua latar-latar kawan tu yang berkaitan dengan hadis dia akan beritahu. Dia mengumpat, bukan saja mengumpat, dia tulis. Bukan saja dia tulis, kurun demi kurun orang baca tentang dia tu dan segala masalah dia tentang ingatan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia letak dalam Sahih Muslim ada babu bayan anna al-isnad min ad-din wa anna riwayata la takunu illa anis siqat. Bab yang menerangkan bahawasanya sanad daripada agama dan riwayat tidak boleh melainkan daripada siqat, daripada orang-orang yang reliable, daripada orang-orang yang trusted narrator, rawi-rawi yang dipercayai. Kemudian dia kata wa anna jarhar ruwa bima huwa fihim jaiz bal wajib wa annahu laisa minal ghibatil muharramah. Sesungguhnya mentarjrehkan, mencacatkan, menceritakan kelemahan tentang para perawi, apa yang ada pada mereka itu harus bahkan wajib, dan dia tidak termasuk di dalam mengumpat yang dilarang. Bal minadz-dza'bi 'anis syari'atil mukarramah, bahkan itulah untuk memelihara syariat yang mulia. Kata dia ulama hadis, ijlis bina naghtab fillah, mari duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah. Sebab kalau mereka tak mengumpat, rawi pendusta, pembohong, lemah ingatan, semua pakat kita kutip hadis mereka, maka rosaklah agama ini. Walaupun asalnya tak boleh mengumpat, tapi kerana ada maksud lain, iaitu memelihara agama. Ini yang dikatakan
Hukum itu tidak diambil secara literal, tapi diketahui apakah maksud hukum, sehingga kita tidak statik dengan sesuatu hukum tanpa melihat kepada perubahan-perubahan zaman. Lah ni ada ramai orang duk bercakap tentang mengaji kena ada sanad. Mengaji sanad. Tak apalah, bolehlah. Saya pun ada ambil sanad juga di India lah, apa macam-macam. Tetapi sanad ni, apa tujuan sanad? Tujuan sanad supaya nak mengetahui rawi tu boleh diterima ataupun tak diterima. Dulu sahabat tak tanya sanad. Tapi apabila berlaku fitnah, kata Muhammad ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Dulu mereka tak tanya pun tentang sanad, tapi apabila dah berlaku fitnah, mereka tanya, sebut rawi kami. Jadi kita tahu daripada Bukhari, daripada Abdullah bin Zubair, daripada Sufyan, sehingga ke akhir rawi. Kenapa? Kerana nak mengetahui rawi-rawi ini supaya kita tahu hukuman terhadap rawi. Tapi kalau kita yang ambil, aku ada 10 sanad, kita tu pun sendiri hafal tak pernah ingat dah, sembang pun derah, sanad kita tak boleh pakai walaupun gantung penuh. Kerana tujuan sanad itu bukan sanad tu, tujuannya untuk menyemak rawi. Jadi bila budak-budak muda yang semangat ni mengaji sanad, sanad itu bukan tujuan dia sanad. Tujuan dia untuk memastikan sumber yang kita ambil itu betul. Tapi kalau Sahih Bukhari itu dah nyata sumbernya, naskah Bukhari itu dah nyata, naskah Muslim itu dah nyata, itulah naskah yang terpakai. Tiba-tiba kita bawa sanad kita, mari naskah lain, kita yang dipertikaikan. Bukan tak boleh ada sanad, tapi kena faham apakah tujuan sanad. Dan akhirnya saya sebut contoh yang lain, last. Dalam agama kita disuruh berbeza dengan orang kafir, betul tak? Beza, khaliful yahud wan nasara, berbezalah dengan Yahudi dan Nasara, supaya kita ada identiti kita yang tersendiri, tidak sama dengan Yahudi dan Nasara. Tapi kalau tak sama dengan Yahudi dan Nasara itu memberi mudarat kepada kita, elok kita sama. Oh, terkejut ni, potong ni kacau. Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, "Law anna muslim bidari harbin aw daril kufrin ghairil harb lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi adh-dhahir lamma alaihi fi dhalika min ad-darar." Jika orang muslim itu berada di negeri kafir ataupun di negeri kufur yang bukan harb, di negeri harb yang musuh Islam, atau bukan negeri yang tak memusuhi Islam, mereka tidak disuruh untuk berbeza dengan pada zahirnya dengan orang-orang yang bukan Islam, kerana yang demikian itu boleh memberi mudarat kepada mereka. Bal yustahab lirajul aw yajibu alaihi an yusharikahum ahyanan fi hadihim adh-dhahir. Bahkan digalakkan untuk seseorang itu, ataupun digalakkan kepadanya, bahkan wajib untuk dia kadang-kadang menyertai mereka di dalam perkara-perkara yang zahir. Mereka pakai kod, kita pakai kod juga. Kalau kita pergi negeri mereka pakai kod mukhalafah dengan Yahudi, kita duduk dengan mereka, kita pakai jubah, kita pakai apa? Mereka pula anti-Islam, mereka buat nanya kat kita. Sedangkan kita cari makan di sana, kita dalam keadaan di sana, maka itu berbahaya kita. Kata Ibn Taimiyah, jangan buat demikian. Idza kana fi dzalika maslahatun diniyah, jika kita sama dengan mereka itu maslahah agama, min da'watihim ila din, mungkin dengan kita sama dengan mereka boleh pergi majlis mereka, boleh seru mereka kepada agama, atau ittila'u ila batini umurihim, ataupun dapat tahu keadaan diri mereka, li ikhbaril muslimin bidzalika atau daf'i darar 'anil muslimin, untuk tahu keadaan mereka, bagi tahu orang Islam, ataupun untuk menolak mudarat kepada kaum orang Islam, maka kita tak payah berbeza dengan mereka. Ini siapa kata? Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia yang dianggap oleh sebahagian orang yang kononnya begitu Ibn Taimiyah tuan punya antara ashabul maqasid,
tuan-tuan maqasid. Dan ini kadang-kadang sebab tu saya pada pandangan yang berbeza pada kawan-kawan yang duduk di negeri orang putih ni ataupun di negeri barat. Purdah umpamanya, ini orang marah isu purdah saya ni. Purdah ni adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Apabila satu orang tu duduk di negeri bukan Islam, yang mereka sensitif dengan benda-benda macam ni, dia pula tak balik ke negeri orang Islam, pakai dengan pakaian tertentu, bukan purdah, dia anggap sebagai mengancam dan seumpamanya, terdedah kepada tuduhan, dia boleh tinggalkan perkara ni. Kerana ulama bukan sepakat, bahkan kaul yang rajih, tidak wajib menutup muka, walaupun di dalam negara Malaysia tak ada masalah, kerana dia tidak ada sepatutnya, kerana untuk mempertahankan satu pendapat yang akhirnya memberi mudarat kepada kehidupan dia di dalam negara-negara berkenaan. Sama juga apabila berlaku isu di New Zealand dan seumpamanya, orang Islam kena mengambil satu stand yang mana mereka tak perlu. Dulu saya masa di yang sebut Oxford, orang marah pula. Dia Oxford tu dia bandar Kristian, tapi bukanlah semua nampak Kristian, semua dia ada kubah. Kan kubah mereka ni, kubah taklah jauh sangat daripada kubah masjid kita ni, tapi ada design dia macam sendiri, bukan mewakili Kristian. Bila orang kita nak buat satu kubah di bawah Oxford itu, nak buat dalam bentuk masjid, sebahagian orang bagi pandangan di atas kaul yang seperti ini tak perlu terlalu berbeza. Itu kerana tujuan kita dakwah supaya mereka tak takut. Zaman Nabi bukan ada kubah. Kubah ni rekaan kemudian. Yang pentingnya sampai mesej Islam itu mereka boleh datang. Setengah orang kata, aku tak kira, aku mesti pakai jubah, pakai serban baru nak berdakwah. Kalau nak pakai kot macam orang, mereka tak memang dengar pun tak apa. Nabi tidak begitu. Apabila diberitahu kepada Nabi bahawasanya pembesar tidak baca surat yang tidak dicop, Nabi buat cop. Kata Anas, ka'anni anzur ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, aku nampak putih cop Nabi tu, khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuqisha fihi Muhammad Rasulullah, dicop padanya Muhammad Rasulullah. Nabi tak kata alah ini tradisi kafir, tak. Kerana kalau itu adalah protokol yang dipakai oleh mereka, kerana maksud yang tinggi ialah mentahqiqkan maqasid, iaitu menyampaikan agama. Dan ini adalah dasar ataupun perkara umum yang ini saya sampaikan untuk siri yang awal ni, untuk memahami kenapa perlunya zaman ini orang Islam bercakap tentang maqasidus syara'. Kerana kadang-kadang orang Islam dah tak tahu maqasid dah tak tahu tujuan. Dia buat satu benda pasal apa? Tak tahu, semua orang nak buat. Dan inilah kelebihan dakwah sunnah dan dakwah kepada tajdid, dakwah pada pembaruan. Kita sentiasa bertanya dalil, kenapa kita buat, mengapa kita buat. Kalau seruan ini berjaya, walaupun sebahagian orang agama tak selesa, kau siapa nak tanya kenapa, ikut saja, saya ustaz. Kita tak terima. Kau ustaz ke, kau mufti ke, sijil 6,000 kali sijil ke, kau mesti bagi tahu alasan, kerana kau bukan rasul yang dihantar. Karena agama mempunyai tujuannya. Dengan itu sepatutnya orang lebih mengaji maqasid, gerakan pembaharuan kembali kepada kitab dan sunnah lebih kuat. Kerana Quran dan sunnah seringkali memberikan alasan tak ada apa-apa yang diberitahu. Ini adalah mukaddimah untuk memahami pada konsep umum maqasidus syariah, dan insya-Allah saya akan sambung dalam dua kuliah yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.